Hypothesis. Okay. There is a significant relationship. Okay, so basically hypothesis ni dia akan follow research objektif ataupun research question lah basically. Sometimes research objektif ni dia boleh combine. Kita pergi research questions because kita ada lebih daripada satu. So dalam mana-mana group pun dia akan ada at least 3 research questions sebab ada 3 IV, independent variable. Jadi dia kena follow IV itulah. So basically kalau kita tengok kepada conceptual framework, education, social media dan personal attitude, ada relationship, dijangka ada relationship kepada cultural and heritage tourism participation. Ni saya tambah participation because dependent variable ni adalah mengukur kepada apa yang kita nak measure. Kalau kita hanya mengukur kepada cultural and heritage saja tak betul lah. Kita nak mengukur participation tu. Okay, jadi ada 3 IV di sini. So kalau kita tengok group 41, H1 H1 ni saya suppose hypothesis 1 lah. There is not relationship between social media and personal attitude with factors that motivate youth to participate, which is basically not right. Hypothesis is nak kata education, yang pertama, education has a relationship with cultural and heritage tourism participation. To hypothesis 1. And then go to hypothesis 2. Social media has a significant relationship towards cultural and heritage tourism participation. That's why saya highlight saja because I want to explain in this meeting. Sebab saya nak tulis komen dia tu a bit complicated lah kan, takut you tak faham. So Eileen, you understand what I mean now? Yes. Because I have right to is one of significant. One is significant. Significant. Satu ada not relationship, satu ialah significant relationship. Okay. So kita nak tulis significant relationship sajalah. Okay. Dia hypothesis, dia ada ni tahu H0 ataupun HO. HO. Ya. Kan? HO dengan H1. So basically HO ni dia measure tak ada relationship, not significant ataupun tak ada relationship at all. Okay, tapi itu kajian zaman-zaman dululah. Sekarang ni kita hanya gunakan H1 saja. Jadi H1 adalah ada significant relationship ataupun kita panggil kalau tak significant pun dia ada relationship. Sebab significant tu bergantung kepada reliability. Nanti next semester you buat analisis SPSS tu, you tengoklah dia punya nombor keluar berapa. Kat situ boleh nampak sama ada significant ke, not very significant ke ataupun tak significant langsung. Jadi hypothesis tu hanya satu je lah. Hanya satu. So metodenya hypothesis kiranya ada 3 lah, H1, H2, H3 dengan IV kita. Yes. Okay, so dia nak letak bawah framework atau nak conversation sana atau nak hypothesis saja? Betul dah awak buat ni. So basically after you explain the IV, you buat hypothesis kat sini. Betul dah ni. Dia ada satu lagi cara adalah hypothesis tu dia letak bawah daripada IV. After you explain IV, then you hypothesize that there is a relationship between this IV dengan independent variable. Tapi because macam dalam structure template untuk PPTA tu dia pisahkan kan, hypothesis tu just hypothesis macam ni. So boleh je macam ni. Okay, thank you madam. Yang ni je, yang lain punya ada komen so boleh faham. Okay, nanti saya explain secara keseluruhan untuk semua group. Sebab saya nampak ada beberapa group
group 42 saya belum semak lagi, belum sempat semak lagi. Jadi 41, 43, 44 kiranya chapter 2 is quite good. Cuma mungkin nak perbaiki lagi dalam konteks macam mana okey, saya explain yang lain-lain dulu, lepas tu saya pergi kepada group 44. Kita tengok kepada group Eileen lah dulu 41. Selain daripada hypothesis, okey saya dah explain hypothesis. Semua group kena check macam mana citation dalam buku guideline. Kalau dia macam ni, maksudnya dia ada kurungan, dia kena letak tanda simbol N macam ni simbol N macam ni. Bukan N dalam perkataan. Okay. Alright. Selain daripada tu, kalau misal kata di luar, maksudnya dalam ayat, barulah kita letak perkataan N tu. Okay. Contoh yang ni, okay, yang ni kan. Nanti betulkanlah semak semula dia punya space apa semua tu. Okay. Untuk chapter 2, kita start daripada atas. Okay, introduction, betul dah. Basically introduction ni hanya menceritakan tentang apa yang awak akan ceritakan dalam chapter tersebut. Kemudian pergi kepada DV. DV dalam konteks ni motivation in cultural and heritage tourism. Okay, so definition. Okay, pergi kepada definition. Okay, untuk group 41, karangan ni panjang dan agak bagus, tetapi tak ada citation. Which means kalau tak ada citation, it means that perkataan-perkataan ni daripada awak sendiri, which is not true kan? True. Sebab ini saya pergi fahamkan guna ayat sendiri pergi tulis. Tak boleh ke? Walaupun awak guna ayat sendiri, tetapi idea asal tu dia datang daripada someone else. It's not possible that it comes from you because bila kita nak buat chapter tu, kita baca sumber lain, betul? Kita baca artikel lain. Lepas tu kita buat summary. Lepas tu kita ubah ayat tu. Still that knowledge not come from you. It comes from other people. Walaupun kita paraphrase, kita paraphrase penulisan tu, kita masih kena cite daripada mana kita dapat that idea. Perbezaan di antara yang kita paraphrase ni maksudnya kita buat ayat kita sendiri dengan yang kita ambil bulat-bulat daripada artikel tersebut. Maksudnya ayat tu memang tak berubah langsung adalah apabila kita letakkan inverted comma. Sebagai contoh, yang ni tak ada you ubah kan ayat dia kan, you buat ayat sendiri kan. Tetapi idea asal tu adalah daripada paper tu. Macam mana nak tahu dekat mana nak letak benda tu? Contoh macam ayat pertama, cultural and heritage is the precious wealth that history has left to mankind. Ni ayat general. Semua orang boleh tulis yang ni. Tapi definition, contoh, tangible cultural heritage is the cultural heritage in the traditional sense, including historical relics, historical buildings and human cultural sites. Ayat ni definitely bukan datang daripada kita sendiri, disebabkan oleh yang ni dia dah bagi apa dia elemen dalam tangible cultural heritage tu. Contoh traditional sense, historical relics, it must come from somewhere. Jadi bila awak tak cite, maksudnya ini akan jadi plagiarism. Maksudnya bukan semua ayat yang kita kena letak citation, hanya kepada ayat-ayat yang contoh macam definition ataupun apa-apa yang kita rasa macam benda tu not Madam, from sorry. ya
Boleh Madam sharing slide? Oh, Masya Allah. Oh, tak nampak Tak nampak. Aileen. Uh, Aileen tengok sendiri punya slide. oh my God, kenapa tak cakap? Sorry. Okay, balik semula Okay, balik semula. Ni tadi yang mula-mula hipotesis ni kan. Hipotesis ni Aileen buat dua macam ni. So basically hipotesis tu dia kena bergantung kepada dia lah theoretical framework ni. Education has a significant relationship with the dependent variable. Rasanya yang grup lain tu hipotesis betul dah, cuma mungkin dalam konteks ayat je lah. Okay, yang saya explain tadi tentang citation. Mana Atas lagi. Kat introduction. Okay, sini. Okay. DV, start dengan DV. Okay. Ni semua grup dah betul dah. Dia start dengan DV Contoh, definition of cultural heritage kat sini kita tengok Aileen tak ada buat citation. Ni repetition lah. Okay. So macam mana kita nak tahu kat mana kita nak letak citation tu? Contoh ayat ni. Tangible cultural heritage in the traditional sense including historical relics, historical buildings and human culture. Yang ini dia mesti come from somewhere. Jadi kalau sekata kita tak letak citation, dia akan anggap ia sebagai plagiarism lah. So nanti bila submission untuk report PPT A1 dan PPT A2 kena masuk turn in. Turn in ni dia akan capture ayat-ayat yang datang daripada artikel. That's why macam Aileen bagus sebab dia ubah balik ayat tu. Cuma nanti kena check jugalah berapa peratusan turn in tu nanti. Sebab Madam akan buka turnitin atau apa? Saya akan checkkan ataupun saya boleh bagi kod, student boleh check that turn in tu. Kita check dulu boleh tak? Nanti madam nak. Nanti later because apa benda tu dia macam ni. Bila dah habis nanti nak before submit tu barulah student boleh check. Okay. Dan correct balik sebab kita tak nak macam buat benda tu 2-3 kali macam tu. Right? Okay, tu satu. Saya rasa untuk citation ni untuk semua group kena take note lah. Sebab saya perasan kecuali macam group 41 ni memang tak ada citation lah. Banyak tak ada citation. Ada sikit-sikit je. Kalau chapter 2 ni paling banyak yang kita akan cite. Sebab teori-teori ni datang daripada someone else. Kajian-kajian lepas. Jadi it's okay. It's okay that lagi banyak citation kita lagi bagus. Okay. So macam theory of motivation. Okay. Ni macam tak kena sikit. Dalam ayat ni. Efficiency dengan apa yang apa nak explain tentang efficiency ni macam dia tak related sangat. Kena check balik lah. Okay. Alright. So theory of behavior. Okay. Satu yang saya note from other group as well, kita tengok kepada group 43. Group 43 Hui Fong kan? Betul, halal food. Ya. Okay. Chapter 1 ni saya betulkan sikit research objective tu. Alright. So, citation. Okay. Untuk group ni saya perasan citation dia sangat
is quite old. Even saya pun baru lahir je masa ni. Ya, 1978, lepas tu ada yang 1960s. Jadi dia, saya advise cari artikel-artikel yang lebih recent. Ya, ini kena tengok balik sama ada betul ke tak the spelling. Ya, kita boleh guna artikel yang lama-lama tapi not throughout the chapter lah. Ya. So contoh macam ni, halal food production. Halal food production is becoming an international necessity and one of the most crucial element of hospitality sector. Adakah ini datang daripada somewhere ataupun perkataan sendiri? Kalau sekata perkataan sendiri, kalau sekata datang from somewhere, dia lebih kuat sekiranya ayat tu datang daripada orang lain yang dah buat research. Itu dia punya konsep citation tu. Bukan kita tak nak letak citation sebab nanti nampak macam bukan kita punya, bukan macam tu. Ya, because research ni basically kita ambil ilmu orang lain. Kita ambil ilmu orang lain, kemudian kita tengok apa yang kita boleh buat dalam konteks yang berbeza. Contoh kajian halal food ni telah dibuat di pada orang dewasa sebagai contoh, ataupun di negeri-negeri lain contoh, kan? Yang ni kita nak kaji tentang halal food, intention turis punya halal food, macam tu. Okey, kemudian untuk dia punya, kita panggil apa ni header dia, perkataan header. Kita tak payahlah tulis definition of dependent variable. Kita tulis apa dia, apa dia item yang kita nak explain dalam tu. Ya. Alright. So macam ni bagus, tapi saya expect this is not, maksudnya you tak paraphrase benda ni. Ya. Maksudnya you copy and paste and you letak kat situ. So nanti takut nanti masuk turn-in, everything nanti jadi merah. Ya. So kena my advice is what you can do, you find several article yang bercerita tentang perkara tu. Contoh definition of halal food, kan? You ambil 3 artikel, lepas tu you combinekan dan you tukar ayat tu. Ya. So macam tu lah. Of course, macam kalau kita nak buat ayat sendiri, sangat tak senang lah, kan? Jadi caranya, jadi caranya adalah dengan kita jangan ambil satu artikel saja untuk explain the whole perkara tu. Contoh kita nak explain pasal DV, kita ambil satu artikel lalu kita copy paste macam tu. So the at least three article to explain that topic. Lepas tu nanti you combine dan 3 artikel tu, lepas tu you betulkan balik ayat dia. Ya. Itu cara dia. Alright. Ini it goes to all groups secara general, bukan group 43 saja. Okay, selain daripada tu citation, kan? Lepas tu paraphrase, kemudian include research tentang halal food intention. Okay, apabila kita nak buat kajian tentang nak mengkaji apa dia faktor-faktor yang menyebabkan orang nak buat sesuatu, nak consume halal food ataupun motivate untuk heritage or cultural tourism, ataupun kenapa orang customer satisfaction towards hipster coffee. Kita kena cari kajian yang link kan benda tu. Apakah faktor-faktor tu? Jadi kajian-kajian tu dia kena masukkan apabila kita explain. Contoh macam ni, halal food, kan?
siapa yang dah buat kajian tentang halal food intention? Carilah dua artikel. Sebab tu macam bila buat kajian, kita akan continuously cari artikel. So kalau untuk halal food intention ni bukan setakat Malaysia je, dekat UK pun ada halal food intention ni. Kemudian alright. Okay, ni citation. Lepas tu alright. Theory satisfaction, customer satisfaction or value precept theory. Okay. Dekat atas ni dia tulis theory satisfaction. Lepas tu tapi dekat bawah ni explanation dia tentang value precept theory. Jadi yang mana satu? Sama ada nak explain pasal customer satisfaction ke ataupun value precept theory. Nanti check balik. Okay, independent briber, religiosity, awareness. Okay, underline. Ni group ni dia underline, nanti kena buang lah. Tak perlu ada underline dalam penulisan. Okay. Mungkin dia appear automatic ke tak tahu saya. Macam mana. Bila kita copy paste dia appear macam tu. Okay. Yang ni hypothesis dia okay dah. Okay. Okay, hypothesis. Hypothesis kalau IS satu. Kalau banyak kita letak E. Hypothesis. Okay, nanti yang ini saya tak ingat nak komen. Yang ini buat kotak aje. Macam group Aileen. Macam ni. Tak payah buat bulat-bulat sebab dia lari. Dia lari perkataan dia. Okay, nanti sekejap saya komen sikit. Buat kotak. Okay, group. Tengok ada lagi tak? Okay, tak ada. Group Aileen. Madam. Yes. Yang chapter 1.7 itu definisi sana. 1.7. Ya. Personal Okay. Personal society itu. Ya. Okay, ni. Personal society perception. Okay. Dekat sini, your personal society perception ni at the same time kan? Dia, okay, dalam ayat ni saya faham bahawa attitude, subjective norm dan perceived behavioral control ni collectively form personal on societal perception, which means in this sense, in this sense, saya tulis ni personal societal perception adalah consist of attitude, subjective norm and perceived behavioral control. Alright? So dia ada 3 elemen kat sini untuk social personal societal perception. Okay, apabila dia ada 3 elemen ini, ni adalah satu IV. Ni IV yang lain. Dan ini adalah IV yang ketiga. Ini adalah teori plan behavior, TPB. Ya. Jadi PSP ni sebenarnya dia adalah teori plan behavior. Ya. Jadi awak tak boleh ambil personal societal perception as an IV. Because it is a theory. Yang you boleh ambil sebagai ya. So apa yang you boleh ambil adalah salah satu IV yang ada dalam TPB ni. Attitude. Boleh kita tengok sebab awareness, religiosity. Adakah okay? Religiosity ni okay dah, dia stand alone. Okay, awareness. Awareness is the ability to perceive, feel and be conscious of event and objects. Okay, so awareness dia dah stand alone. So daripada ni pula PSP ni dia ada 3 IV. Jadi awak pilih satu. Saya rasa attitude. Attitude ataupun subjective norm lah.
yang akan influence intention to consume halal food. Ya? Okay. Boleh? Alright. Thank you, madam. Alright. So group 43 selesai. Group 41 selain daripada citation tadi, hypothesis. Okay. Ni contoh IV social media. Cara kita nak explain dalam IV, kita start dengan definisi dia lah. Apa dia social media, apa dia IV tu. Then macam mana social media ni boleh bagi motivasi kepada manusia. Maksudnya dalam konteks apa-apalah secara general, kalau kata tak jumpa dalam konteks cultural and heritage tourism. Kemudian kajian-kajian lepas yang menghubungkan antara IV tersebut dengan DV. Dia boleh jadi satu artikel tu dia ada tiga-tiga. Kadang-kadang dia satu artikel tu ada dua IV yang sama sebagai contoh kan. Jadi kita tengok katakanlah ABC study. Dia study tentang hubungan education dengan social media kepada cultural heritage. Jadi artikel ABC tu awak masukkan bahagian education dan masukkan bahagian social media. Maksudnya satu artikel tu boleh digunakan untuk banyak-banyak part. Tapi kena adalah previous research ni on the link. Dan macam mana ada ke tak kajian, bukan, maksudnya macam mana awak nak bagi tahu bahawa social media ni boleh mempengaruhi motivasi remaja untuk participate in cultural heritage. Ni you buat ayat sendiri. Yang ni ayat sendiri sebab kita nak come out dengan hipotesis. Kita boleh budget lah kan. So, macam mana social media affect youth motivation ni sebab bila dalam social media ada banyak gambar-gambar yang menarik tentang cultural and heritage tourism, dia akan menyebabkan remaja-remaja ni lebih termotivasi. Macam itulah. Ni buat 1-2 ayat cukup lah untuk setiap satu ni. Jadi nanti awak susun balik. Ini perkara ni, okey, ni bukan untuk grup Aileen saja, untuk grup-grup lain pun dia punya discussion tu kalau misalnya kata kurang dari bahagian ni boleh improvekan. Okey. So selain daripada tu saya rasa tak adalah. Kita pergi kepada group 44. Okey. Hipster Coffee, saya rasa chapter 2. Okay, ni chapter 1, definition of terms. Okay, definition of terms basically you only provide paling banyak pun 2-3 sentences. Dan kita buat dalam bentuk point basis. Contoh, nanti saya tunjuk contoh group 41 Betul, 41 salah. 41 salah juga. 41 salah. Yang ni definition of term ni. Macam ni je. Okay, bentuk point basis. Satu ayat, kalau satu ayat tu dah boleh sufficient untuk menerangkan tentang terms tu, sufficient dah. Tak perlu buat karangan sampai satu paragraph. Alright. Okay, definition of terms. Yang ni tak perlu. Mana yang ni. Yang ni boleh masuk dalam chapter 2. Okay, dalam bahagian mungkin kita nak explain tentang trends of coffee kan, hipster coffee. Tentang coffee tu boleh masuk dalam chapter 2 mana-mana yang ni. Mungkin bahagian
bahagian atas ni ke, ataupun buat satu satu macam ni dah pergi kepada 2.2. Yang ni mungkin the trends of the trends of coffee ke something like that. Boleh masukkan situ. Kalau tak buang je lah. Because basically yang ini okay, saya nak explain bahawa definition of terms ni dia merefer kepada terma-terma utama dalam research. Yang paling pentingnya adalah DV dan IV lah. DV dan IV. Mereka. Terma-terma contoh macam halal. Tu. Okay. Ni. Okay. Introduction ni ayat dia lah kan. Ayat dia tu macam dua ayat tu dia bercakap benda yang sama. Gitu. Okay, untuk yang ni saya nak pujilah kan, dari segi citation tu bagus. Saya besarkan sikit. Citation tu bagus. Okay, ada yang recent tahun 2000, 1993, 97, at least tahun-tahun awak lah ni. Okay. Okay. Ya, according to English Business Dictionary ni, basically bila kita guna English Business Dictionary ni dalam web kan, ataupun yang buku betul. Jadi kita cite the dictionary tu lah. Tapi kalau tak nak cite pun tak apalah yang tu. Ni maybe typo kot ni. This is repetition ni. Repetition. Maksudnya yang saya baca ni, yang saya buat macam ni sampai sini ni, ayat yang sama dekat atas. Okay, ayat yang sama dengan atas. Sebenarnya kita boleh guna balik benda tu, tetapi kena tengok konteks lah. Ni exactly sama. Okay, kemudian yang ni. Sebab mula-mula definition, lepas tu terangkan benda lain, lepas tu ada definition lagi dekat bawah. Jadi kalau satu definition macam ni, kita kumpulkan jadi satu dekat atas. Okay. You may want to define customer satisfaction based on your research context. Maksudnya kita dah cerita kan customer satisfaction, kajian-kajian lepas mengkaji customer satisfaction apa semua tu. Tapi tak dikaitkan dengan customer satisfaction on hipster coffee. Jadi kalau jumpa kajian lepas yang mengkaji customer satisfaction towards hipster coffee, then it will be very good. Kalau tak jumpa hipster coffee, cari yang dekat-dekat. Maksudnya coffee ke ataupun apa makanan ke apa semua. Macam tu. Teori behavioral intention. Okay. In this study, these three aspects will also be used to identify the behavioral intention of customers with drinking coffee. Okay, three aspect tu aspect apa? Kena clarify lah. Yang ni saya cakap tadi, citation yang apabila dalam kurungan dia kena macam ni. Okay.
Ni okay. Alright. So this one. The theory, okay, theory satisfaction kan? Theory customer satisfaction. Lepas tu teori satisfaction ni dia ada teori lain yang apa? Sebelum datang je teori satisfaction tu dia ada teori-teori lain. Kan? Tapi yang ini tak perlulah. Tak perlu masukkan. Kontras teori apa semua tu. Negative teori take out lah. Okay. Sama macam group sebelum ni, cari kajian-kajian lepas mengenai DV tu, customer satisfaction, yang relate dengan IV yang kita nak pakai. Lepas tu kita bagi tahulah, okay, kajian lepas yang mengkaji relationship between quality dan customer satisfaction adalah kajian yang ni. Dia mendapati bahawa produk quality ini ada significant relationship dengan customer satisfaction. Macam itulah cara kita nak explain tu supaya sebenarnya ada dah kajian yang melihat hubungan antara kita punya IV dengan kita punya DV. Okay, ni idalatif kan? Idalatif. Biasanya kalau dalam citation kita hanya ambil last name saja. Okay, betulkan ayat dalam paragraf ni. Okay, the antecedent of tourist satisfaction on hipster coffee is the relationship between the dependent variable and independent variable. No, the antecedents of tourist satisfaction is in hipster coffee is the 3 IV tadi. Itu antecedents of tourist satisfaction. Ya, bukan the relationship. Ya. Service quality. Alright. Okay. Self-qual ni, saya tahu para suraman dia memang menggunakan kod ni untuk refer kepada service quality. Ya. Tetapi sebab kita tak menggunakan dia punya framework yang besar. Maksudnya awak tak menggunakan theoretical framework para suraman ni untuk mengkaji hipster coffee. Jadi self-qual ni kita tak gunakan dalam kita punya dalam conceptual framework. Okay, saya nak tengok ada ke tak navigation pane. Tak ada tak ada jadi tak boleh nak pergi klik sini. Kalau ada yang ni sebab dia tak macam ni. Kalau kita nak masukkan ni dipanggil, kalau daripada orang lain kita panggil theoretical framework. Conceptual framework adalah apa yang kita nak bina. Maksudnya conceptual framework adalah yang kita punya lah. Ada tak? Okay, ni conceptual framework. Kalau kita ambil daripada orang lain, kita panggil theoretical framework. Tetapi disebabkan oleh kita tidak mengkaji customer loyalty, jadi tak perlu masukkan. Tak perlu masukkan. Tapi bagusnya adalah awak masukkan yang para suraman. Para suraman ke? Kalau para suraman tu boleh masukkan rasanya. Okay. Kena kalau misalnya nak masukkan boleh. Let's see. Ni hanya satu product quality dan dia ada dimension dia. Ada soalan nak tanya? Okay. Ada satu lagi komen Okay, servicescape ni. Service saya tengok bila saya Google dia servicescape macam ni. Saya tak pasti sama ada apa yang awak nak referkan tentang servicescape ni. Ada satu lagi mana ya?
Okay, sebab ni lah. Sebab customer ni. Sebab kita tak guna mediating variable basically ini bukan awak punya research. Sebab tu saya rasa macam dia tak relevan. Contoh macam performance features. Cuma ambil mana-mana yang reliable dengan hipster coffee. Serviceability ni boleh lah. Aesthetic, perceived quality, boleh. Customer loyalty sebab awak tak kaji customer loyalty, so tak perlu masukkan. Okay, yang ni service quality. Susunan dia kena sama dengan research objective dekat atas. Maksudnya kalau saya kata mula-mula cerita pasal service quality kena duduk atas. Okay. Madam. Ya. Kalau untuk serve call yang tadi tu tak perlu masuk lah kiranya. Bukan, boleh masuk discussion serve call tu. Cuma awak tukarkan serve call tu kepada service quality. Sebab service quality adalah satu service quality awak punya IV kan? Awak punya IV. Yang ni bolehlah masuk service quality dimension tu. Cuma nanti bagi tahu yang mana satu yang lebih sesuai untuk konteks hipster coffee. Okey. Alright. Lagi satu. Ya. Madam kata kena ikut research objective kan. Jadi start daripada bab 1 ke? Semuanya kena until bab 3 kena ikut urutan research objective tu? Maksudnya contohnya mana pergi research objective, kita tengok. Okay ni. Research objective. To examine whether product quality kan. Ni nombor 1. Product quality. Kemudian nombor 2 service quality. Kemudian yang ketiga environment. Jadi throughout the discussion below, tak kira lah chapter 2 ke, chapter 3 ke, chapter 4 nanti, chapter 5 kena follow susunan dia ni. Maksudnya product quality kena explain dulu. Nombor 2 service quality. Kemudian yang ketiga environment. Sebab research kita ni dia kena kita panggil apa? Tersusun. Maksudnya dia ada flow dia. Daripada atas ke bawah tu dia flow-nya sama je macam tu. Rasanya last kali I think would be tak adalah kot. Tu saja. So, ada apa-apa soalan nak tanya? Saya tak masuk lagi chapter 4 ni. Chapter 4 pula. Chapter 3. Tak ada soalan. Okay, tak ada soalan. Awak ada kelas tak pukul 10? Tak ada. Tak ada. Okay, saya share sikit chapter 3. Okay, chapter 3. So chapter 3 adalah metodologi. Sini. Saya dah copy paste pula. Dia sebenarnya gini. Chapter 3 ni Okay, chapter 3 metodologi, dia start dengan introduction. 3.1 introduction, macam biasa introduction hanya explain tentang chapter 2 bercerita tentang apa. Kemudian 3.1 sini bawah ni. Okay. Research design. Kemudian yang ketiga population and sample size. Research design ni macam mana awak nak design awak punya research tu. Bentuk dia macam mana. Contoh kalau nak buat rumah kan, rumah tu rumah banglo ke, rumah teres ke. Jadi nak tahu apa dia perbincangan tentang research design ni. Saya ada bagi buku ni kan. Buku Saunders dengan Sekaran. Ada tak? Ada. So kat sini saya dah bagi tahu siap-siap untuk Saunders ni dekat page mana awak boleh baca, dekat Sekaran ni page mana awak boleh baca. So nanti jangan lupalah
bila dah baca tu boleh cite Saunders dan Sekaran ni. Kalau awak rajin nak cari artikel-artikel lain, awak cite juga. Tapi saya rasa dua buku ni saya rasa okey dah lah. Kecuali kalau misalnya awak tak faham, awak nak search lagi, carilah artikel-artikel lain yang refer kepada tu. Sebagai contoh macam artikel yang kamu dah ada tu, awak pergi tengok kepada bahagian metodologi dia. Bahagian metodologi dia tu kalau misalnya boleh ambil dan cite paper tersebut. Okay, tu research design. Kemudian population dan sample size. Perbincangan dia, populasi. Contohnya awak nak kaji tentang halal food, intention to consume halal food among tourists kan. Okay, among tourists tu mungkin awak limitkan kepada Malaysian tourist, local kan, local tourist ataupun overseas tourist. Macam mana? Sample size ni dia macam ni lah. Maksudnya kita ada population, population. So kita ambil sikit je ni sampel. Lepas tu the sample ni sample size berapa? Kalau kita ambil probability sampling, dia boleh rujuk kepada saya tak ingat pula, Craigie and Morgan. Kalau probability sampling ni maksudnya kita dah ada list nama. Kalau non-probability sampling, macam mana cara nak ambil sampel dia. Lepas tu sampling method, cara macam mana kita nak select kita punya respondent tu. Research instrument, okay, awak semua 4 group ni buat survey. Jadi research instrument adalah guna questionnaire lah. Questionnaire explain dalam chapter 11 dan Sekaran ada juga. Lepas tu data collection procedure ni ikut macam mana? Awak nak collect online ataupun offline, macam mana? Lepas tu pergi kepada data analysis, cari kuantitatif lah. Sebab research awak guna survey kuantitatif. Dalam bawah data analysis ni kena ada descriptive analysis. Ni just explain lah descriptive analysis tu apa. Kemudian kena buat reliability test. Apa dia reliability test ni? Apa tujuan dia? Apa? Lepas tu tujuan reliability test. Lepas tu apa dia punya measure dia? Nak pastikan data kita tu reliable, apa yang dia tengok. Lepas tu Pearson correlation. Ini nak cari hubungan lah. Hubungan antara IV dengan DV. Okay. Kemudian 3.8 summary. Balik semula ke atas. 3. Summary. Yang ini dalam Saunders dia ada explain dalam chapter 14 macam mana nak tulis research tu. Boleh dapatkan idea lah kat sini. Kalau rajin nak baca lah kan. So tu sajalah untuk chapter okay. So tu je lah saya nak present. Okay, thank you Nathan. Okay. Nathan yang itu question hantar kepada you tak? Saya dah sebalau siap untuk untuk chapter 3 punya. Macam ni. Questionnaire tu nanti later. Once you boleh submit sekali dengan, kalau ada dah lah. Kalau dah ada, submit sekali masa submit chapter 3 tu. Okay. Okay. So kalau tak ada Madam, jap. Ya. Kalau untuk research ni, dia ada setengah research tu buat Google Form tak? Memang kita buat Google Form je. Oh, okay. Okay.
Sebab saya rasa uh, uh, senang Google Form lah saya rasa. Sebabnya kita boleh control data Jap. yang masuk tu. Kiranya questionnaire tu dalam bentuk Google Form. Ya, ya. Oh, Ya. Google Form. Dia macam ni. Awak buatlah dulu dalam Word, kan? Dah revise, dah buat apa ni? Dah buat peer review, dah buat expert review, dah betulkan soalan tu, lepas tu baru masuk dalam Google Form. Oh, kiranya bila dah siap semua, kiranya dah okey, lepas tu baru kita buat Google Form, dah bagi orang jawab macam tu. Ya, ya. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Asma, ada nak tanya tak Asma? Tak ada lagi doktor. Saya tak sempat lagi nak semak awak punya chapter. Okey, so dah pukul 10. Saya rasa setakat tu je untuk minggu ni. Ya.